Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita pada kali ini, Pendidikan Islam tahun 3, bidang sirah tabligh. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Mudah-mudahan mendapat berkat dari Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada kali ini, di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama, menyatakan maksud tabligh. Yang kedua, menyenarai dalil nakli berkaitan dengan tabligh. Seterusnya, meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyenarai kepentingan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita teruskan, marilah sama-sama kita subscribe channel saya dan tekan loceng, mudah-mudahan tidak tertinggal dari sebarang video-video terkini yang berkaitan dengan pembelajaran. Terima kasih atas sokongan yang ditunjukkan. Kita lihat apakah maksud tabligh. Pernah dengar perkataan tabligh? Tabligh merupakan salah satu daripada 4 sifat wajib Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fokus kita pada kali ini ialah tentang tabligh. Jadi, tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para Nabi. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Ta'ala kepada umat mereka. Baiklah, kita teruskan lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin. Jadi, sebagai pengajaran kepada kita, kita perlu contohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabah, cekal, sabar dalam menyampaikan dakwah. Jadi, kita sebagai orang Islam bertanggungjawab untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Seterusnya, kita lihat pula, apakah dalil nakli berkaitan tabligh? Dalil nakli merupakan nas-nas berasal dari Al-Quran dan hadis ataupun bukti-bukti yang boleh dipetik daripada Al-Quran maupun hadis. Itu dinamakan dalil nakli. Dalil nakli berkaitan dengan tabligh, kita lihat menerusi riwayah Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Balighu anni walau ayah, yang bermaksud sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Aku tu merujuk kepada siapa? Mestilah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menyampaikan dakwah walaupun sepotong ayat sahaja, kita mendapat pahala dan secara tidak langsung kita meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pula yang seterusnya, iaitu keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ingin mengetahui keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mestilah menerusi kisah-kisahnya. Jadi kita lihat ada 4 kisah kali ini. Yang pertamanya, kisah dakwah secara rahsia, ada kaitan dengan tabligh, iaitu menyampaikan. Jadi tabligh menerusi
Kisah yang pertama ini adalah dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan oleh Allah Taala, iaitu Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah telah pun memeluk Islam. Ada juga cabarannya apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah secara rahsia. Marilah kita lihat apakah cabaran dan tindakan Nabi Muhammad. Cabaran yang dihadapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah baginda tidak dapat, ada yang tidak dapat menerima dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abu Talib. Siapakah Abu Talib? Iaitu bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apakah tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amanah, memikul tanggungjawab bertabligh dan tidak berputus asa. Apabila kita mengajak, kita kaitkan dengan situasi semasa, kita mengajak, menyeru orang melakukan kebaikan dan kita sendiri mendapat tentangan, jadi kita mestilah meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidak putus asa. Jadi nilai yang kita belajar pada hari ini ialah tidak berputus asa. Seterusnya kita lihat kisah yang kedua, keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah peristiwa di Bukit Safa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Taala. Jadi, apakah cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tindakan yang dilakukan oleh Nabi sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cabarannya ialah kaum musyrikin marah, mencaci, menghina, memulau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyakiti baginda. Jadi, kita kaitkan dengan kehidupan kita. Apabila kita menyampaikan sesuatu yang baik, menyeru kepada kebaikan dan mengenal dan mentauhidkan Allah, tetapi diri kita sendiri dicaci, dihina, dipulau, adakah kita sanggup menerima cabaran tersebut? Tepuklah dada, tanyalah selera. Kita lihat apakah tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sabar, tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Jadi sebagai teladan kepada kita, kita mestilah bersabar. Yang paling penting sekali ialah tenang dalam menghadapi apa-apa cabaran. Malah, kita perlulah rancang apakah strategi kita supaya apa yang dirancangkan mestilah berjaya. Dan sesungguhnya apabila kita berjuang di jalan Allah Ta'ala, insya-Allah pasti Allah akan tolong kerana kita menolong agama Allah. Seterusnya, kita lihat pula apakah kisah keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi kisah yang ketiga ini, iaitu peristiwa di Taif. Taif ini merupakan nama tempat. Apakah peristiwa di Taif? Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Di Taif juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat cabaran. Dan kita lihat apakah tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah cabaran diterima oleh baginda? Diejek, dihina, dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Ini merupakan cabaran yang sangat berat jika kita letakkan diri kita di tempat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat apakah tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas? Kita lihat tidak, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membalas dengan kekerasan. Baginda semakin cekal dalam berdakwah.
Jadi kita teruskan pula, apakah kisah keempat yang berkaitan dengan keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah keempat ialah berdakwah dengan penulisan. Apakah yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan? Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Ada juga cabarannya, iaitu cabaran yang dihadapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah sebahagian besar menolak menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam untuk memerangi umat Islam. Adakah baginda sallallahu alaihi wasallam gentar, takut? Kita lihat apakah tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas dakwah diteruskan dan negara Madinah diperkukuh. Tahukah anda negara Madinah dahulu dikenali sebagai Yathrib, dan Madinah juga merupakan negara Islam pertama di dunia. Jadi kita lihat pula apakah kepentingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat tabligh. Yang pertama, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah tersebut, yang pertamanya kepentingan yang didapati ialah ajaran Islam tersebar luas. Sebab dengan tabligh, iaitu menyampaikan. Apabila tidak menyampaikan, adakah ajaran Islam itu akan tersebar luas? Mestilah tidak. Jadi kita perlulah meneruskan apa yang baginda tinggalkan. Bukan sahaja kita biarkan baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja yang berdakwah. Kita juga mestilah meneruskan apakah yang ada pada sifat tabligh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyeru kepada kebaikan itu juga dikira sebagai menyampaikan. Nasihat juga merupakan salah satu daripada tabligh. Jadi kita lihat apakah kepentingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat tabligh. Yang kedua, semakin banyak yang meninggalkan penyembahan berhala kerana mereka mengenali Allah Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala. Yang ketiga pula ialah akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan sudah semestinya. Dan yang terakhir sekali, iaitu yang keempat, ialah amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Soalan saya, apakah itu menilik nasib? Menilik nasib ini lebih kepada melihat keadaan sesuatu di masa depan ataupun keadaan dirinya sendiri sama ada menerima nasib yang baik ataupun buruk. Menilik nasib ini merupakan salah satu dosa besar. Jadi kita jangan buat. Jadi seterusnya kita lihat sebagai rumusannya, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah meneruskan tugas dakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan. Kita kembali kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita nilai sama-sama. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan tabligh? Yang kedua, apakah dalil nakli yang berkaitan dengan tabligh? Dapatkah murid-murid menyeraikan kisah-kisah ada 4 berkaitan dengan sifat tabligh Nabi Muhammad? Apakah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan sifat tabligh Nabi Muhammad? Bolehkah kamu semua senaraikan? Okey, dan yang ketiga, apakah kepentingan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi, sekiranya kamu terlupa apa yang perlu kamu buat, ulang kembali video. Mudah-mudahan dengan pengulangan tersebut lebih mudah faham dan lebih mudah ingat. Jadi, segala yang baik itu datangnya dari Allah Ta'ala dan lemah yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Saya doakan mudah-mudahan semua mendapat manfaat dan faham. Dan sehingga itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang.